Ku bukan sendiri mengharungi kehidupan di kota, mencari rezeki anak istri. Bersabarlah, kami pasti pulang kembali ke pangkuanmu. Usah kau bersedih lagi, aku rindukan saat pertemuan kita di desa penuh gelak dan tawa. Aku rindukan masakan ibu dan senyummu, penat lelahmu takkan ku lupa. Sejauh manapun aku, ku percaya hati kekal sama seperti masa mudaku. Masa tak akan kembali. Aku rindukan saat pertemuan kita di desa penuh gelak dan tawa. Aku rindukan masakan ibu dan senyummu, penat lelahmu takkan ku lupa. Aku rindukan saat pertemuan kita di desa penuh gelak dan tawa. Aku rindukan masakan ibu dan senyummu, penat lelahmu takkan ku lupa. Itu dia persembahan daripada Ahmad Jahari. Assalamualaikum. Selamat malam untuk Sembang Sahur kembali bersama dengan anda. Hai, bila awal-awal kita bersiaran ni dapat dengar lagu terbaru daripada Ahmad Jahari, ingin pulang. Seronok rasanya. Gemersik bunyinya kan. Betul. Tapi sebelum tu Muaz, mungkin kita nak jemput dulu Ahmad Jahari bersama-sama dengan kita di sebelah ini. Boleh kan Meh? Boleh ke Meh? Boleh. Silakan. Okey, jadi untuk anda semua yang bersama dengan kita hari ini, kita bersiaran secara langsung masih lagi di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur. Tepuk sikit. Yes. Hebat adik-adik kita ni. Semangatnya masih lagi ada di situ. Dengar tak kemeriahannya kan? Walaupun di jam 11 malam semua masih lagi aktif. Yes, kan. Jadi Mira, kita dah masuk puasa yang ketiga ni, okey? Okey, semua berjalan dengan lancar. Rasa macam masa tu cepat sangat berlalu kan? Kan? Banyak benda yang kita mungkin nak buat pada bulan Ramadan ni, kita harapkan dapat dipenuhi. Dan selain pada Muaz, Mira dan juga Ahmad Jahari, di sebelah kita yang berbaju pink tu siapa lagi kalau bukan Ustaz Ilyas Ismail. Ya, saya. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Okey, semuanya okey nah? Semua okey. Maaf lambat sikit sampai tadi. Tok Imam baca panjang. Tok Imam baca panjang tak boleh nak tegur nah. Kita kena terima lah kan. Terima. Tapi apa pun sebenarnya Amir, kami di sini ingin mengucapkan tahniah di atas kemenangan baru-baru ini di anugerah juara lagu 38. Hebat ni juara ni. Alhamdulillah. Sebuah nama yang saya sendiri menghargailah. Muaz, kau nak tahu lagu terbaru Mira yang berjudul Sampan Mimpi ditulis oleh Ahmad Jahari. Bakat Ustaz kan. Dan InsyaAllah nanti saya buat pula lagu. Ustaz pun boleh kan? Kenapa tak bangun sahur? Okey. Jadi ala-ala Ahmad ada kat sini. Hari ini kita membawakan kisah mengenai penghijrahan sikap dan juga karakter. Jadi bulan Ramadan ni selalunya begitu sinonim lah Ustaz. Bulan untuk kita bertukar menjadi baik. Betul. Jadi persoalannya sampai bila kita nak bertukar tu? Boleh istiqamah ataupun tidak? Dia sebenarnya nak berhijrah tu orang kata mudah lah Ustaz kan. Tapi nak istiqamah dalam penghijrahan itu merupakan satu lagi
cabaran lah kan. Betul. Jadi mungkin kita sebenarnya nak berborak juga dengan Amir kerana saya membaca pelbagai kisah-kisah orang kata perjalanan seni Amir Jahari sendiri kan. Jadi ada banyak lagi yang kita nak rungkaikan lah selepas ini Muaz kan. Betul. Jadi Ustaz, sedikitlah mukadimahnya untuk pengijaran karakter ni. Dia gini, kita dalam bulan Ramadan ni adalah satu peluang yang sangat sesuai untuk kita nak lakukan perubahan, memperbaiki diri. Sebab satunya kita diajar oleh Nabi SAW, ini bulan wasuffidati syayatin, wa fi riwayatin wasusilati syayatin. Setan-setan semua kena ikat. Kalau bulan selain Ramadan, kita biasa ambil kan, orang bagi alasan. Kenapa engkau mulut jahat? Maaf, ini setan hasut aku. Kenapa engkau curi barang orang? Tadi setan bisik kan. Tapi sekarang Ramadan, mana ada setan? Setan semua kena ikat. Jadi kalau jahat juga, maaf, bukanlah dia tu setan. Tapi tapi maknanya ya nafsu, lepas tu maknanya kesan didikan syaitan tu terbawa-bawa. Jadi alang-alang setan tengah kena ikat ataupun kena PKPD. Jangan ingatkan balik lah pada dia. Dah. Bukan setan, bukannya kita. Jadi inilah peluang kita lakukan kebaikan, lakukan perubahan sebaik mungkin. Jadi bagi macam Mira sebut, bila kita berhijrah, cabaran untuk seseorang nak kekal atas perubahan itu memang susah. Yang susah itu istiqamah, yang senang istirahat. Kan? Jadi yang kita nak adalah istiqamah. Nanti kita insya-Allah kita bincang apa kata amalan untuk kita istiqamah di atas jalan kebaikan insya-Allah. Dan itu adalah salah satu penerangan pada Ustaz. Dan kita sebenarnya nak tanya jugalah ke Amir kan. Amir, kalau kita berborak pasal sikap ataupun karakter ni, mungkin Amir boleh kongsikan sedikitlah kan perjalanan-perjalanan sebelum ni, daripada sikap-sikap yang kita baca Amir pernah terlibat dengan kemurungan dan sebagainya. Sedikitlah sebelum kita kupas lagi selepas itu, Amir boleh kongsikan. Kemurungan bukan satu sifat sebenarnya. Dia adalah satu penyakit, penyakit mental illness. Jadi bagi saya in terms of perubahan sikap tu, memang ketaralah bila saya mengalami kemurungan itu, penyakit mental illness ni. Saya memang 360 terus berubah. Daripada orang yang ceria tiba-tiba berdiam. Tak adalah diam, dia masih boleh senyum, boleh gelak. Tapi dia jadi tak ada makna macam tu. Apa macam yang dia kosong buat ke Meh, macam rasa kosong, betul. Okey, jadi banyak lagi yang kita akan bawakan tentang penghijrahan karakter ni. Jadi kepada anda semua jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini dalam Sembang Sahur. Rancangan terbaik di bulan yang mulia, pakat tonton semua. Sembang Sahur di TV3. Terbaik di bulan yang mulia, pakat tonton semua. Sembang Sahur di TV3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Sembang Sahur. Jadi hari ini Muaz, kita bukan berdua, bukan juga berempat. Kerana di depan kami ni ramai lagi adik-adik kan, cikgu-cikgu. Dan hari ini kita sebenarnya nak membincangkan topik penghijrahan sikap dan karakter. Jadi sebenarnya kita nak tanya dekat Ustaz dululah kan Ustaz kan tadi. Kita sembang yang penghijrahan itu bukannya mudah. Jadi Ustaz, tadi saya ada borak-borak dengan Muaz. Kita ceritalah bulan puasa ni adalah bulan yang kita rasa macam semangat nak berubah Ustaz kan. Tapi nanti tiba-tiba Syawal kita back to normal pula. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikanlah kepada saya juga sebenarnya kan yang ialah kita ni iman turun dan naik. Betul. Muaz. Kita nak kekal istiqamah tu. Macam mana Ustaz dan bagaimana kita nak melawan orang kata hasutan-hasutan tepi selain daripada syaitan Ustaz kan? Ada satu hadis yang mana Nabi Muhammad SAW, Nabi ada menyebutkan bahawa jiwa atau hati seseorang ni, kita akan ada musim semangat. Kita akan ada musim semangat. Tak kiralah musim Maulidur Rasul kah, musim Ramadan kah, musim Ma'ah Hijrah, dia akan ada musim semangat. Dan pada musim semangat tu nanti, dia akan ada musim menjunam, merudum, ataupun dia akan mula mengendur dan berundur. Iya sungguh, dia akan ada musim itu. Baik itu kadang, contoh kan, ada orang sampai pihak masjid bila dah masuk Syawal sampai kena buat pengumuman mencari orang hilang.
kali terakhir dijumpai semayang raya. Lepas tu tak tahu hilang dah. Roibul ruyuk dah. Selalu penuh je sah. Ya. Okey, tapi di hujung Nabi memberi satu formula. Formula dia adalah Nabi kata, engkau kekal di atas sunnahku. Maka ketika itu engkau akan berada dalam selamat. Maknanya keadaan engkau akan selamat. Artinya apa? Memang kita sekarang ni rajin baca Quran, rajin sembahyang sunat, rajin iktikaf. Masuk Syawal nanti atau bulan-bulan yang lain, jangan tinggal terus. Dia jadi jangan terus tarik handbrake. Dia macam orang bawa kereta, tengah laju gear 5, tarik handbrake. Jangan lah. Terbalik lah. Terpocok kereta, tak boleh. Dia kena, walaupun kita tak khatam Quran, surah Al-Mulk jangan tinggal. Al-Waqi'ah jangan tinggal. Dan Al-Kahfi ke apa kan. Jadi proses itu akan senantiasa. Sebab jiwa kita memang macam Mira sebutlah, dia naik turun lah. Macam Ustazah. Jadi Amir, bila sebut mengenai naik turun ni, jadi Amir mengalami satu situasi dalam kehidupan kita memang ada naik turunnya, Amir. Jadi awak kata awak pernah give up dengan kehidupan ni, tapi bagaimana awak naik balik? Ni satu benda yang bukan tunggu bulan Ramadan lah. Atas inisiatif Amir sendiri mungkin. Naik turun tu sebenarnya tu lumrah lah ya, lumrah kehidupan. Tapi masa saya turun dan naik tu, alhamdulillah saya okey. Tapi bila mana datangnya mental illness itu sebenarnya yang menyebabkan saya pernah announce yang saya dah berhenti dari music industry. Satu ketika dululah saya cakap. Tapi kalaulah Allah tak bagi mental illness tu, mungkin kalau saya naik ke saya turun ke tak ada masalah. Sebab saya boleh cope dengan problems. Dan mental illness tu yang sebenarnya satu benda yang saya rasa Allah bagi saya satu hadiah juga sebenarnya. Dalam penyakit tu pun adalah orang kata bala, tapi bagi saya itu sebenarnya anugerah. Sebab kalaulah saya tak merasa penyakit tu, dan kalau penyakit tu tak ada dengan saya, banyak benda yang saya terlepas pandang. Empati hilang, simpati hilang dan sebagainya. Tapi maaf celah. Macam kita pula host. Macam ni, waktu tengah dalam keadaan begitu tu, yang menjadi penyokong kuatnya keluarga ke, kawan ke, atau penyokong terkuat saya isteri saya, dan juga melihat anak-anak saya dengan mak ayah saya dekat Sarawak lah. Soulmate lah. Menjadi kekuatan lah kan. Mira, ni hari ni kita beri peluang juga kepada semua pelajar dan juga mungkin guru yang berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur ni untuk bertanyakan soalan. Dan hari ni yang di-Pertua PIBG SMKA Kuala Lumpur akan bersama dengan kita. Dengan ceritanya dah standby dah. Soalan ni nak tanyakan kepada Ustaz. Dia kata dah 2 hari karang dah daripada puasa yang kedua tu. Encik Azizul Malik Muhammad Hussein Malim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kenalkan diri saya Azizul Malik bin Muhammad Hussein selaku YDP PIBG Sekolah Menengah Agama Kuala Lumpur. Anak 2 orang di sini, ya, insya-Allah. So seperti mana yang dikupaskan sebentar tadi, alhamdulillah kita dapat maklumat daripada penceramah kita pada hari ini tentang penghijrahan ke arah kebaikan. Benda ni ramai orang boleh buat, tapi macam tadi kata naik dan turun. So di sini saya ingin soalan yang diajukan tu adalah lebih kurang sama sebentar tadi, tapi cuma bagaimana kita nak terus istiqamah. Istiqamah nak terus istiqamah. Apakah tips ataupun amalan ataupun doa untuk mohon pencerahan dan perkongsian Ustaz. Silakan Ustaz. Okey, baik insya-Allah. Dia begini ya, Cik Azizul dan juga semualah para penonton yang dikasihi sekalian. Kita dalam hidup ni mustahil seseorang itu tak melakukan kesilapan. Dia silap, dia manusia dan silap berpisah tiada. Maknanya kita pasti akan buat silap. Namun yang membezakan antara kita adalah sikap kita ketika silap. Ada orang dia menafikan bahawa dia tak salah, yang salah orang lain. Ataupun dia menerima bahawa ya memang aku salah. Ataupun yang salah orang lain, dia yang terasa dah saya juga bersalah sebab saya yang tak betulkan keadaan. Oh itu bagus tu. Tu tanda-tanda YDP yang kan yang ada yang cemerlang dan akan sambung lagi. Okey. Dan pengetua sekali lah kan. Jadi kita nak sebutnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajar kita supaya jangan pernah berhenti untuk bertaubat. Tiap kali buat silap dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rupanya ciri-ciri ahli syurga yang Allah sebut dalam surah Ali Imran, kata Allah walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru li dzunubihim. Kata Allah, orang-orang yang
kelak nanti layak masuk syurga adalah mereka yang ketika dia buat ketelanjuran lah, dia buat benda silap, benda macam-macam kan. Ketika itu dia pertama zakarullah, dia ingat Allah, astagfirullah, ingat mak di kampung, lagu desa tadi kan. Dia teringat mak di kampung, dia teringat Allah Ta'ala, teringat guru-guru yang pernah mendidik dia. Kedua, dia terus minta ampun pada Allah. Ingat, tapi dia tak tunggu waktu-waktu tertentu. Tunggu Lailatul Qadar lah, tunggu nisfu Syaban baru nak taubat. Dah. Sekarang pun lambat. Sekarang lambat. Now lagi cepat. 1 saat je kan. Dan kalau doa lah, saya kira tak ada doa yang paling terbaik melainkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Saya ingat Amir pun dah biasa amal dah. Doanya apa dia? Iaitu amalkan ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'ati. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetap teguhkanlah hati kami di atas jalan agamamu dan taat padamu. Sebab itu juga merupakan amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, itu adalah satu doa yang sangat-sangat bagus. Saya pun selalu dengar Ustaz doa tu. Jadi kena baca selalulah kan. Jadi sebenarnya kita ada banyak lagi nak cerita ni, tapi sebelum kita berehat, kita nak saksikan sedikit VT penduduk B40 Flat Pelangi Damansara bersama dengan Dai Azrin. Jom sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Assalamualaikum, hai, saya Dai Azrin. Sekarang saya berada di mana? Sekarang kita berada di Flat Pelangi, Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Dan untuk segmen Singgah Sahur, pada hari ini kita akan bersama dengan lebih kurang 20 orang ibu-ibu yang akan memasak untuk sedikit juadah ringan sempena berbuka puasa pada hari ini. Apa yang mereka nak masak? Sebentar lagi kita akan bersama dengan mereka. Assalamualaikum. Jiran tetangga merupakan antara mereka yang berada berdekatan dengan kita selain ahli keluarga. Sikap tolong-menolong sesama jiran bukan sahaja dapat meringankan beban seseorang, malah dapat merapatkan ukhuwah sesama manusia. Hari ini, sekumpulan wanita di Flat Pelangi Damansara bergotong royong menyediakan juadah berbuka puasa. Bila ada saja gotong royong dan sebagainya, yang seperti yang sedia Puan buat tadi, hari ini amat menggalakkan mereka turun. Mana saya cakap 8.30, pukul 8 mereka dah turun. Saya membuka kepada semua, baik bangsa Melayu, Indonesia, mereka bersatu hati. Bila dipanggil ada gotong royong, semua penduduk daripada 3 blok ABC hadir ke surau membuat gotong royong. Okey, aktiviti dia seperti kita berbuka puasa, kita sebelum berbuka kita adakan tahlil kepada arwah-arwah yang telah pergilah. Kita adakan tahlil sebelum berbuka. Lebih kurang 15 minit lagi nak buka, kita ada bacaan tahlil. Malam kita ada tarawih, ada more dan ada tadarus Al-Quran. Kita ada setiap malam. Allah, Cik. Kata buat cekodok je ni, apa dia, Cik? Kodok jadi, lempeng pun jadi. Oh, lempeng bukan dia terus atas kuali ke? Ni pakai daun pisang ni? Ini lempeng bikin baru. Oh, nak tengok sikit dalam ni, cuba. Aroma daun pisang. Oh. Kalau pakai daun pisang, ada aroma daun pisang. Cik, ni resipi dia dengan cekodok tu sama ke? Sama. Sama? Sama. Oh. Okey, ni dah masak ni. Dia luar je nampak hangit betul. Tapi dalam okey, dalam okey. Dengan tepung Blue Key, impian menjadi realiti. Sejak generasi nenek moyang kita lagi, Blue Key adalah jenama yang dipercayai untuk memberikan tepung yang berkualiti tinggi. Dengan tepung Blue Key dapat menghasilkan produk yang lazat dan juga menarik, dan dengan tepung Blue Key juga dapat memberikan keceriaan dan kegembiraan kepada anda. Tepung Blue Key yang paling digemari ramai ialah tepung naik sendiri Blue Key disebabkan ianya diproses daripada gandum berprotein rendah yang terpilih, boleh menghasilkan kek yang halus dan dapat cair dalam mulut anda. Diperkaya dengan vitamin dan zat besi, biasanya digunakan untuk membuat kek,
muffin, Swiss roll dan banyak lagi. Selain itu, jenama Blue Key ada 2 lagi produk yang hebat iaitu tepung halus lagi putih iaitu produk yang serbaguna sesuai untuk membuat biskut, kek, tart, puff cream, mi dan sebagainya. Serta tepung pau yang boleh menghasilkan pau yang warna putih yang diingini, tekstur yang halus dan isi padu yang memuaskan. Dan kini, Blue Key akan terus menjanjikan tepung yang berkualiti tinggi dan juga akan memberikan keceriaan dan kegembiraan kepada anda sambil merealisasikan impian baking anda. Dan kita persilakan wakil dari Surah An-Nur untuk menerima sumbangan dari pihak penaja. Kalau tadi kita dah tengok ibu-ibu memasak sedikit juadah ringan untuk berbuka puasa pada petang ni, dan saya macam tergerak hatilah bila mana kita nak tengok dan mendekati satu keluarga ni, yang mana tadi kita jumpa dengan ibu nama Maslina Ahmad, yang mana ada seorang anak yang OKU, yang kita nak tengok ziarah dan kita nak tahu perkembangan anak dan keluarganya macam mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jemputlah masuk. Ya, ini rumahnya. Tadi jumpa di surau. Betul-betul. Jom. Sini. Sila. Oh, sini. Boleh saya masuk ke? Boleh. Kak Ina ni dah berapa lama ni? Dah kat 10 tahun dah lah. 10 tahun. Kenapa ni puncanya? Dia punca demam. Lepas tu dah ni, kita tengok doktor kata SLE. Apa ni? SLE. Macam sakit saraf. Memang angkat yang uruskan dia lah semua. Hari-hari. Kecuali kalau ada hal tu mungkin adik dia tolong sekejap macam tu lah. Itu pula kalau contohlah dalam setiap bulan tu, kos untuk menguruskan dia perubatan apa semua tu lebih kurang berapa tu? Mungkin dalam, sebab jarang kira kan, kita setiap ni mungkin dalam 3,000 lebih jugalah. Sebulan. Kata doktor, harapan untuk semua tu ada ke? Tiada. Allah sebut dalam Quran kan, jangan kata kamu ni beriman selagi mana kamu belum lagi diuji. Surah Al-Ankabut kan, kalau kita ni diuji kuat macam mana pun, itu adalah tanda Allah sayang pada kita dan nak angkat darjat kita, nak tambah keimanan kita, yang penting nak hapuskan dosa-dosa kita. Kami dari tim Sembang Sahur mendoakan yang terbaik untuk keluarga ini serta dipermudahkan segala urusan. Di bulan yang mulia, maka tonton semua Sembang Sahur di TV3. Jangan terbaik di bulan yang mulia, maka tonton semua Sembang Sahur di TV3. Alhamdulillah. Sembang Sahur masih lagi bersiaran secara langsung di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur bersama dengan pelajar dan guru-guru yang hebat. Ibu bapa pun nak hadir pada hari ini, dan adik-adik kita kalau ada sebarang persoalan nanti boleh tanya kepada kami. Jangan malu-malu sebab dengan ceritanya adik-adik kat sini semua berani-berani dan juga hebat-hebat belaka. Jadi kalau ada soalan terus panggil Abang Muaz ya. Yes. Okey. Okey, baiklah, sebelum kita tunggu soalan daripada adik-adik, Amir, sebenarnya kan kalau kita dengar lagu-lagu Amir Muaz, dia ada, kita dengar tajuk dia pun kita tahu ada maksud yang tersirat. Jadi kita nak tahulah, saya pun nak tahu sebenarnya, adakah Amir bila menulis lagu dan menulis lirik itu merupakan salah satu jalan ataupun medium untuk Amir keluar daripada keadaan stres ke, mungkin Amir release stres ke, adakah ianya benar? Saya sebenarnya kalau saya tulis lagu, biasanya betul lah untuk release stres tu betul. Dalam masa yang sama saya nak express juga apa yang saya rasa. Sebab kadang-kadang ada benda yang saya susah nak explain dekat orang, tapi bila saya jadikan dia sebagai lagu, satu lirik, alhamdulillah benda tu lagi senang untuk diletakkan dalam tu lah. Macam tadi lagu yang Amir nyanyi tu, adakah ada kisah di sebalik lagu itu? Ada kisah dia. Lagu tadi berjudul Ingin Pulang. Saya cipta masa 2020 masa PKP yang pertama tu. Selepas lagu Hasrat lah.
So lagu Ingin Pulang ni saya buat sebab masa PKP tu saya dapat panggilan dari mak saya. Dia cakap ayah kena kanser tahap 4 masa tu, kanser paru-paru. So perasaan nak balik tu membuat-buat lah masa tu. Jadi bila nak balik tak dapat, so decide nak balik for good. Sebab ada macam ruang untuk balik for good tu boleh. Tapi bila difikirkan balik, tiba-tiba dia on off PKP, lepas tu dia buka border, lepas tu macam-macam problem, and then financial saya pun tak stable lagi. Jadi saya tulislah perasaan saya masa tu ke dalam lagu tu. Kalau baca lirik dia agak menyedihkan sebenarnya, tapi saya buatkan melodi dia happy supaya siapa yang mendengar tu ada rasa kerinduan nak pulang ke kampung berjumpa dengan mak ayah lah. Okey. Tapi untuk saya personally agak sedih lah. Ya, betul. Jadi dua dalam satu lah, Sesiapa yang merasai pada situasi tertentu, dia akan faham mengenai lagu tu tersebut. Betul. Jadi Ustaz, bila sebut mengenai situasi, kadang-kadang kita ni berubah karakter kita oleh kerana situasi. Contohnya di dalam bulan Ramadan, ataupun mungkin kita kehilangan orang tersayang. Tapi ada individu yang dah berlaku macam-macam, tapi karakternya tetap lagi tak berubah. Susah untuk mengubah dia. Kalau karakter dia bagus, baik tak apa. Ini karakter yang sebaliknya. Dia ada istilah dalam hadis yang mana Nabi Muhammad SAW, Nabi menyebutkan bahawa antara manusia yang Allah Ta'ala benci adalah orang yang aladul khasim, iaitu orang yang keras. Itu kapla batu juga ada duduk. Itu kapla batu punya orang, itu keras kepala betul. Dia ni bukan keras betul jiwa engkau, Roy. Itu lain. Roy. Keras betul jiwa engkau. Dia keras dalam arti kata, dia tak nak langsung untuk nak lakukan perubahan. Maksudnya dia akan berkekalan lah dengan perangannya itu. Dia manusia ni kalau ikutkan, dia pada satu tahap dia akan panggil titik puas. Titik puas, titik jenuh. Pernah jumpa tak ada orang yang dia dah lama dah dalam apa yang dia buat tu, sampai satu masa dia kata, saya dah puas dah. Jadi saya nak ubah pula. Manusia memang macam itu. Tapi kita harap yang dia nak ubah itu ke arah yang lebih baik. Jangan pula, saya dah puas dah pergi masjid. Tok Imam itu tak ada orang lain merubah itu. Panjang pula baca. Jangan macam tu kan. Jadi maksudnya ubah ke arah lebih baik. Kalau dia dah sedia baik, dia lagi baik. Dia tak adalah kata kalau best tu bestest. Dia better lah. Jadi lebih baik. Itu maksudnya. Jadi kita kena berdoa kepada Allah agar kita janganlah sampai datang tragedi, peristiwa yang bukan-bukan yang kita tak ingin tu, baru kita nak berubah. Tapi seeloknya berubah. Dia gini, orang bijak pandai kata manusia yang hebat akan paksa diri untuk berubah. Orang lemah akan berubah bila terpaksa. Ayat ni elok lekat kat dinding sekolah. Ini saya cadang lah kan. Boleh letak sebelum masuk sekolah saya dulu ada ilmu cahaya kehidupan. Betul. Sekolah saya lah. Ada ayat tadi saya nampak kat tangga cantik dia punya ni. Kan. Jadi sebenarnya Ustaz kan, saya terngiang-ngiang lah Amir cakap tadi kan. Bila kita ditimpa sakit ni, kita anggap ia macam satu musibah, satu bala kan. Sedangkan bila kita sakit ni ada rahmat dia, ada hikmah dia yang kita tidak tahu kan. Dan saya melihat Amir bangkit semula itu, pastilah bukan mudah kan. Tapi itu yang membuatkan saya tertanya-tanya lah, selain daripada faktor isteri, anak-anak, apa yang buat Amir bertekad sampai kita semua menyaksikan kan, satu Malaysia menyaksikan kebangkitan Amir sebagai juara baru-baru ini. Jadi mungkin Amir boleh kongsi, sebab saya pasti bila jadi student pun kita mestilah ada kita punya orang kata penat, lelah, stres dan sebagainya kan. Tapi kita nak bangkit balik tu yang kita nak tahulah tips daripada Amir. So kalau dari sudut, kalau kita berharap dengan semangat, sebab kata Ustaz tadi ada turun naik lah. Ada hari semangat, ada hari tak semangat. Tapi yang menyebabkan saya kuat sebenarnya selain daripada isteri saya adalah purpose in life. Saya mencari benda tu lama sebenarnya. Tapi bila masa saya meletakkan ayah saya ke liang lahat, masa tu saya melihat wajah dia kali terakhir tu, saya tengok dia banyak legacy ayah saya dah tinggalkan untuk kami semua. Kalau aku dekat sini nanti, apa legacy yang aku akan tinggalkan? So masa tu tiba-tiba Allah kurniakan purpose untuk teruskan dan tujuan itu untuk terus berjalan sehingga selesai lah insya-Allah. Tujuan lah kan, Muazzam, kita kena cari tujuan hidup yang sebenar lah kan. Okey, macam adik-adik kita ni pun masuk ke sekolah ni mesti ada tujuan untuk menjadi orang yang hebat dan juga berjaya di dunia dan juga akhirat. Jadi adik-adik kita tadi ada yang nak bertanyakan soalan, siapa, mana orangnya? Sida. Tu dia. Assalamualaikum, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kenalkan diri dulu.
Nama saya Anas Al-Amin bin Azman. Saya pelajar tingkatan 4 di SMK Agama Kuala Lumpur. Soalan saya ingin tunjukkan kepada Abang Amir Jahari. Okey. Abang Amir Jahari. Amir. Abang merupakan inspirasi. Abang Amir Jahari merupakan inspirasi kepada anak-anak zaman sekarang, termasuklah saya sendiri. Saya difahamkan abang bermula sebagai seorang ahli muzik yang ditolak oleh pelbagai pihak. Sehinggalah abang berjaya memenangi anugerah juara lagu baru-baru ini. Soalan saya kepada abang, apakah rahsia dan formula dalam membina semangat dan kekuatan sehingga abang dapat mencapai kejayaan tu dan menjadi inspirasi kepada anak-anak muda seperti kami semua? Ya, terima kasih. Terima kasih. Soalan tu semangat. Soalan semangat. Diorang ni saya nak jawab tapi tak boleh. Saya tanya abang. Sebab tadi abang. Abang. Saya terima kasih untuk soalan. Sebenarnya asal dia masa saya datang ke Kuala Lumpur umur saya 18 tahun. Masa tu saya saya ada masuk dekat Politeknik, ambil engineering tapi bukan jiwa saya lah. Lepas tu saya datang ke KL sebab ada tawaran masuk Aswara, Akademi Seni Budaya. So masa tu saya meletakkan apa-apa pun, segala benda yang kita nak buat kena ada niat dan kena nawaitu dan berdoa lah. Itu yang saya buat masa mula-mula dulu. Sampai je dekat KL, saya terus berdoa, ya Allah, kalaulah muzik ini ada kebaikan dan manfaat yang aku dapat berikan, kau permudahkanlah urusanku. Dan jika bukan jalan muzik ni bukanlah jalanku, maka kau bagi sign lah, macam tu. So bila dah sampai kat KL, alhamdulillah semua urusan tu walaupun ada hari tak makan, ada hari orang nampak susah tapi saya tak rasa benda tu susah. Saya rasa benda tu adventure, satu perjalanan yang saya tunggu-tunggu sebenarnya. Dan selepas diat doa itu yang tadi akhirnya berjumpa dengan tujuan lah. Dan tujuan ni sangat penting sebab tanpa tujuan kita akan lost. Kita tak tahu ke arah mana yang kita nak pergi. Dan selalu letakkan lillahi ta'ala apa-apa yang kita buat, insyaAllah. Sebab adik-adik kita kat sini pun semalam dah dikongsikan oleh pengetua, mereka ni telah memenangi pertandingan nasyid. Jadi kat sini memang punya bakat-bakat yang luar biasa. Jadi Ustaz, saya terfikir pula mengenai bagaimana ibu bapa ni nak handle anak-anak ni dalam pertukaran karakter. Ni pun satu perkara yang bukan mudah ni. Kan? Sebab ibu bapa ni kadang-kadang jenuh nak menasihatkan anak-anak ni. Anak-anak biasalah. Ada tak cara-cara yang mudah untuk mereka? Dia pendidikan anak-anak ini mesti sesuai dengan zamannya. Jadi mak bapak tak bolehlah sama sekali menjadikan zaman dia sebagai rujukan. Ayah dulu, atuk korang dulu, tak boleh macam tu. Atuk pun dah tak ada dah. Tak boleh. Ini zaman FYP, zaman subscriber, zaman tekan beg kuning. Dia tak boleh. Dulu mak beg pun tak ada, macam mana beg plastik ada. Jadi kita nak kena sesuai pendidikan mengikut peredaran zaman. Tapi yang tak pernah berubah apa dia? Bak kata Ustaz Amir. Bak kata dia dah ni abang ni ustaz dia tukar karakter. Apa ni tadi Amir sebut tadi kan? Amir kata apa? Purpose tu. Maknanya tujuan tetap sama. Iaitu nak jadi anak kita anak yang soleh, soleha, sedar diri, pergi mana sekalipun. Kawan-kawan saya pun ramai adik-adik ya. Ustaz dulu masa zaman sekolah pun ramai lepasan daripada sekolah agama yang ustaz belajar dulu ni pun yang alhamdulillah melanjut pelajaran yang ke peringkat yang tinggi semua, luar negara, tapi mereka membawa prinsip yang sama. Ingat pesan guru, ingat pesan mak ayah. Itu yang jadi maknanya walaupun maksud apa? Budaya di luar negara kan macam-macam. Pemakaiannya, budaya hidupnya, tapi dia tahu dia siapa. Itu yang akan jati diri ya. Alright. Ustaz, kejap lagi kita akan sambung mengenai jati diri ni. Sebab kita nak masuk jom masak dulu. Sebab ni kadang-kadang kita tak tahu nak masak apa kan. Lepas tu sahur tak ada idea. Jadi kita nak tanya Chef Naim ni apa yang dimasak ni. Jom kita tengok sikit. Assalamualaikum, hai, anda bersama saya Chef Naim dalam segmen Jom Masak. Dan sekarang ni saya akan tunjukkan menu istimewa kepada anda, iaitu kuih bahulu strawberry pemikat hati. Bahan yang pertama adalah gula halus, telur putih, telur kuning, vanilla essence, pewarna merah jambu,
Dan di depan saya ni kita ada juga saya menggunakan tepung naik sendiri Blue Key. Dengan tepung Blue Key, impian menjadi realiti. Blue Key adalah jenama yang dipercayai untuk memberikan tepung berkualiti tinggi. Diproses daripada gandum berprotein rendah yang terpilih dapat menghasilkan kek yang sangat halus dan dapat cair di dalam mulut. Tepung Blue Key akan terus memberikan kegembiraan kepada kita semua dengan menjanjikan kualiti dan kepelbagaian guna dalam merealisasikan impian baking anda. Jadi gunalah tepung ni. Dan seterusnya, tepung dah guna, kita ada juga kita punya strawberry, tepung ubi dan juga kita punya strawberry jam. Untuk resipi ni memang ringkas je. Kita akan masukkan semuanya dekat dalam kita punya mixer ni dan kita akan beat semua sekali. Cuma dia ada teknik dia lah. Ini yang kita kena berhati-hati. Langkah yang pertama, kita masukkan kita punya telur putih. Telur putih kita masuk dan juga kita masukkan dia bersama dengan kita punya telur kuning ni. Baik, sekarang ni kita akan pukul dia sampai dia kembang. Baik penonton, lepas kita punya telur ni dia dah kembang, kita dah pukul telur putih dengan telur kuning. Sekarang ni kita boleh masukkan kita punya gula halus. Seterusnya kita masukkan kita punya vanilla essence. Wangi kan? Bau macam kuih raya macam tu. Okey, kita bagi dia sebati sekejap. Okey, bagi dia masa sikit untuk bagi dia sebati bersama dengan gula tu supaya bila kita pegang nanti, gula tu dia akan betul-betul halus lah. Yang ni lebih kurang dalam seminit 2 dan kemudian kita boleh sediakan untuk masukkan kita punya bahan seterusnya iaitu tepung naik sendiri Blue Key. Lebih kurang dalam 100 gram macam tu. Okey. Kemudian kita tuangkan semuanya sekali dekat dalam ni. Okey. Dan kita boleh lihatlah dia punya adunan ni pun dah nak jadi dah ni. Dah nak cantik dah sebenarnya. Yang paling penting dia mesti nak kena lembut-lembut sedikit. Dan bila kita dah masukkan kita punya tepung naik sendiri Blue Key ni, kita boleh masukkan yang seterusnya iaitu tepung ubi kita untuk bagi dia sedikit lembut-lembut lagi. Masukkan terus. Okey, jadi sekarang ni bahan-bahan utama yang kita perlukan semua kita dah satukan dekat dalam kita punya adunan ni. Dan kita bolehlah masukkan pewarna merah jambu. Jadi kenalah dengan kita punya kuih bahulu strawberry ni kan. Dan kita boleh nampak warna merah jambu dia dah cantik. Paling penting sebenarnya untuk pastry ni, dia tak boleh kalau kita nak beat dia ataupun pukul dia sampai terlampau kembang ataupun terlampau lama. Kalau tak nanti adunan kita tu dia susah nak naik. Dan inilah hasil dia bila kita dah buat bagi cantik. Dan pastikan dia punya tekstur lebih kurang macam ni lah. Dia memang lembik-lembik sikit. Kalau dia terlampau padat tu maksudnya tak berapa nak jadilah. Sekarang ni langkah yang seterusnya, kita nak kena ambil acuan bahulu kita dekat dalam oven. Okey, jadi penonton, bila kita nak buat kuih bahulu ni, dia memang kita nak kena panaskan dulu acuan dia supaya dia tak melekat lah dekat kita punya acuan ni. Dan kita boleh tuangkan kita punya adunan ni. Okey penonton, jadi kita dah masukkan kita punya adunan dekat dalam kita punya acuan ni. Dan sekarang untuk langkah yang seterusnya, kita akan pipekan kita punya strawberry jam dekat dalam kita punya kuih bahulu ni. Kita potong sikit dekat belah ujung ni. Potong sikit. Okey. Dan kita pipekan je dekat kita punya bahulu ni. Okey. Bila kita dah letak kita punya strawberry jam, yang seterusnya, yang ni orang kata nampak menarik lagi lah. Kita akan letakkan juga kita punya strawberry sikit di atas. Okey, kita tutupkan macam tu je. Pastikan juga oven kita dah panas siap-siap dia jangan bila kita nak masuk baru panas. Sekarang ni saya dah panaskan dia siap-siap. Okey, suhu dia lebih kurang dalam 170. Dan kita akan bakar dia sehingga dia siap lah lebih kurang dalam masa 15 ke 20 minit. Alright, jom kita masukkan balik kita punya kuih bahulu ni ke dalam oven. Jadi penonton, lepas 15 minit dah pun siap hasil kita yang menarik ni, yang wajib anda cuba di rumah menggunakan tepung naik sendiri Blue Key, iaitu kita punya kuih bahulu strawberry pemikat hati. Jangan lupa cuba. Rancangan terbaik di bulan yang mulia, pakat tonton semua Sembang Sahur di TV3. Rancangan terbaik di bulan yang mulia, pakat tonton semua
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sembang Sahur masih lagi bersama dengan anda. Waktu sekarang 11.46. Cerita mengenai penghijraan karakter. Ustaz, kalau balik-balik daripada tarawih ni, tiba-tiba isteri kata, abang penat ke anak saya masak ke? Perubahan karakter. Tiba-tiba. Rasa teruja ke tu Teruja. sakit kaki ke penat ke tadi? Tak, mungkin tu tanda Lailatul Qadar tu. Hati dia berubah nak buat baik. Tapi kita terima seadanya lah Ustaz. Kita jangan beli pula apa berubah ni. Kita kena menyantuni lah. Menyantuni dan esok suami pula buat. Jangan sebelah pihak je. Jangan. Dia macam sepasang sayang. Itu macam tajuk lagu Ustaz kan? Lebih kurang. Lagu Amir juga kan? Ya tu. Dia ada hint sebenarnya tu. Jadi sebenarnya Muaz, kita pun tinggal beberapa minit sahaja lagi. Jadi yang terakhir lah sebenarnya saya nak adik-adik dekat sini nak dengar tak Amir Jahari nyanyi Hasrat secara live? Tajuk lagu tu Hasrat ya, bukan tajuk lagu tu Teriak. Kadang-kadang abang nak lagu teriak. Bukan. Teriak tu dalam teriak tu lirik dia kan. Tapi cerita pasal teriak tadi Amir ada cakap lah. Sebenarnya teriak tu dia suara hati dia yang teriak. Bukan daripada luaran dia kan. Jadi Amir sampaikan sikit teriak tu Amir boleh? Batiniah dia teriak. Okey, bismillah. Teriaklah sekuat manapun aku, suara ini tiada mendengar. Teriaklah, berhentilah berharap, teruskan hidupmu, ku ingin pulang. Ini Muaz, namanya memang confirm bukan kesilapan lah mengangkat Amir Jahari sebagai juara lagu 38. Merdu Ustaz. Tapi bila dengar Amir nyanyi merdu, kita nak dengar juga Ustaz punya kemerduan. Boleh Ustaz? Ustaz nak teriak lah juga? Tak nak. Saya nak terbersin. Ustaz, mungkin di kesempatan ini Ustaz, kepada mereka yang sedang menonton ini, niatnya dah ada untuk kita berubah karakter yang lebih baik pada Ramadan yang ketiga. Belum terlewat lagi Ustaz silakan Ustaz. Dia gini, kalau kita masih ingat kisah zaman Bani Israel dulu, yang mana ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang, ingat kan? Dia bunuh 99 orang, lepas tu dia rasa nak berubah. Akhirnya dia berjumpa dengan seorang Pak Haji ni. Dia kata, tuan saya ni nak berubah lah. Tapi Pak Haji tu dengar kisah hidup dia, engkau bunuh orang ni teruk sangat kau ni. Pak Haji tu banyak bunyi ya. Lah kali Pak Haji tu pun dia bunuh genap 100. Genap 100, book of record. 100 cukup. Aduh, aku pergi bunuh pula silap. Lala dia jumpa dengan seorang lagi. Itu baru betul guru. Yang mana guru tu kata, engkau dah jauh perjalanan, bagai-bagai macam-macam episod hidup. Macam ni lah anak muda, engkau pergi satu kampung, yang mana kampung tu orangnya baik-baik, orangnya bagus-bagus. Cuma dalam perjalanan si pembunuh itu, dia meninggal dunia. Saya tak nak cerita apa kesudahan dia, 13 episod panjang. Jadi kita di hujung. Jadi nak bagi tahunya, nak berubah jadi baik, persekitaran mesti dicari yang baik. Jadi anda memilih masuk Smarkle ni, bagus lah. Nampak dia ada sikit lah. Dan anda menonton rancangan ni pun bagus lah ni. Suasana dia, host dia. Panel tak apa, panel benda boleh bincang kan. Tapi nak berubah itu mesti faktor apa? Luaran, eksternal, internal. InsyaAllah kita akan kekal berubah. Ataupun kata orang apa, berbuat baik lagi dan lagi sampai kita dah tak ada lagi. Allahuakbar. Dan sebenarnya Ustaz, kalau saya ada kawan-kawan yang macam dia berpendapat nak berubah tu, dia kata tak yalah, aku dah banyak dosa. Nak berubah pun Allah tak terima kan. Tapi itu adalah persepsi yang tidak seharusnya ada, kerana saya pernah baca Ustaz, kalau saya salah Ustaz betulkan rahmat Allah itu lebih luas daripada dosa kita. Kan. Jadi sebenarnya bila kita berada di titik yang bawah tu kan, rasa nak give up tu, sebenarnya kita kena bangkitlah, terus bangkit kan. Dan orang yang berputus asa daripada rahmat Allah, itu juga sifat yang Allah benci sebenarnya. Dia rasa Tuhan dah tak sayang, Tuhan dah tak pandang kan. Macam Amir punya laluan hidup yang suka macam-macam, itu pun tanda Allah sayang, Allah nak bagi kebaikan dalam hidup yang lebih baik. Setiap orang ada laluan hidup masing-masing yang hujungnya Allah nak bagi yang terbaik, yang kita pun tak tahu.
unconquerable yang kita tak sangka lah kan. Hujung Tuhan akan bagi lah. Tapi itulah orang kata asam garam kehidupan kan Muaz kan. Yang paling penting kena banyak bersabar, bersederhana dalam kehidupan mungkin, dan juga tahu apa yang kita mahukan. Jadi Amir, mungkin dalam perjalanan awak sehinggalah di waktu ini, pastinya banyak benda yang awak belajar. Mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan, nak dikongsikan. Saya rasa tadi saya dah bagi tahu yang niat, doa, dan kemudian bukan berusaha mengejar kebaikan. Sebab kalau jatuh kecundang, tak apa, bangkit lagi. Jatuh sekali, bangkit 1000 kali, insya-Allah. Teruskan berusaha untuk menjadi manusia lebih baik, insya-Allah. InsyaAllah. Jatuh sekali, bangkit 1000 kali, Muaz. Itu adalah patah yang kita semua kena dengar ya, adik-adik kakak kat sini ya. Boleh ya. Yang penting kalau bangkit, kalau jatuh kerana percintaan tu, usahlah ya. Tidak usah. Cari yang baru. Macam kesimpulan dia lain pula. Banyak dah sebab dia pun tengah mencari, tak apa. Kebetulan. Ini personal, Muaz. Tak, itu kita doakan Ustaz. Benda yang baik ni benar tahu. InsyaAllah Ramadan. Memanglah dalam perjalanan kita memang begitulah. Perjalanan kita. Jadi kita tadi kata asam garam, tadi asam di laut, darat jumpa dalam periuk nanti. Okey. Jadi adik-adik kita pun yang hadir pada hari ini, mereka pun kita harapkan dapat sesuatu perubahan karakter mereka. InsyaAllah saya setuju dengan environment yang baik itu, mereka akan dipengaruhi dengan baik, Ustaz. Ya, betul. Dan sikap dan karakter ni, Ustaz, kadang-kadang orang rasa nantilah tua lah berubah. Kan? Besoklah berubah. Tapi sebenarnya kita pun tak tahu besok ada lagi ke tidak. Betul. Jadi penghijrahan ini pada saya dia kena berlaku setiap saat lah. Kan? Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Amir Jahari, terima kasih di atas perkongsian, dan juga kepada anda semua pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Lumpur. Terima kasih. Alhamdulillah. Alright. Minggu depan kita nak bawakan topik ini memang menarik lah. Tentang cabaran kerja luar di bulan Ramadan. Cabaran kerja luar ni kan. Betul, cuacanya. Panas. Sebab tu kita lebih pilih kerja dalam. Ada aircon. Minggu depan kita akan kongsikan. Dan kepada anda semua, jangan lupa kita akan bersama pada Minggu hadapan, hari Rabu jam 11 malam hanya di TV3. Alright, kita jumpa lagi. Kepada anda semua, jangan lupa bersahur, insya-Allah. Semoga hari-hari mendatang akan memberikan keberkatan kepada kita semua, okey? Jumpa lagi. Assalamualaikum. Sembang Sahur 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah yang datang bersama malam, yang memuramkan wajah siang hariku? Oh, engkaukah? Aku tak ingin menjemputmu. Biarlah kau hanya berdiri di depan pintu. Kau hancurkan hatiku, kau musnahkan harapanku. Pulanglah ke tempat asalmu, tempat asalmu. Gerhana, wow, gerhana, wow, gerhana dalam jiwaku. Gerhana, wow, gerhana, wow, gerhana dalam jiwaku. Oh, siapakah yang datang bersama malam, yang memuramkan wajah siang hariku? Oh, engkaukah? Aku tak ingin menjemputmu. Biarlah kau hanya berdiri di depan pintu. Kau hancurkan hatiku, kau musnahkan harapanku. Pulanglah